A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Rabbal alamin ini, jika kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan Allah memiliki lebih daripada 70,000 alam. Alam yang kita tahu sekadar alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam pada mahsyar, alam akhirat, alam syurga. Alam dunia ini mungkin di sana ada alam laut, ada alam di udara. Bahkan Allahu alam, sudah tentu ada hidupan berbeza, ada hidupan yang lain di luar sana, yang mana kita tahu bahawasanya bumi ini hanyalah salah satu bintang kecil daripada berjuta-juta, bahkan kata berbilion, bahkan ada pula saintis trilion, akhirnya infinity. Saintis tak boleh kira apa besarnya galaksi yang mana boleh dicapai dalam fikiran ataupun kajian ataupun akal manusia. Dan betapa hebatnya Allah tadbir sekalian alam. Walaupun ada satu daun yang kering ingin berguguran di sebuah hutan yang tidak pernah sampai oleh manusia, itu pun dalam pengetahuan Allah, itu pun dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan betapa hebatnya Allah ya baik, Allah yang maha mentadbir, Allah yang maha mengaturkan. Apa Allah mengaturkan urusan hambanya yang paling istimewa, iaitu yang paling dia ciptakan dengan sempurna, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat sekalian, cerita hidup kita sudah bermula daripada sejak lahir di alam dunia ini. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita yang mana kita tak boleh pilih siapakah yang mahu kita lahir. Pun begitu di sana ada anak-anak yang merasakan, kenapa dia lahir daripada ibu ni? Kenapa tak lahir daripada ibu yang kaya, bapa yang kaya? Kenapalah ibu ni garang? Kenapalah ibu tak sayang dia? Kadang-kadang ada terfikir dan terlintas seolahnya kenapa dia memiliki ibu tersebut. Tetapi itulah aturan Allah. Kita lahir daripada ibu kita dan kita dibesarkan juga dengan oleh ayah kita, Masya Allah. Kemudian kita membesar, kita menjadi seorang wanita ataupun lelaki. Daripada kanak-kanak sampai remaja, sampailah kita dah dewasa, sehinggalah kita tua hari ini. Tidak ada satu pun kesilapan Allah mentadbir tentang hala tuju takdir Allah ya qadir yang kehadap diri kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita terkenang saat sedih, ada peristiwa yang mendukacitakan sepanjang kita membesar dan sebagainya. Kita percaya dan yakin bahawasanya semua itu dalam pengetahuan Allah, dalam kehendak Allah. Dan apabila kita yakin dengan Allah yang maha mentadbir dengan bijak, maka kita teruskan hidup kita dengan sabar, dengan redha, dengan kuat, supaya akhirnya kita kekal berada di jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam yang barakah ini, Allah ya Jami' yang mengumpulkan kita semua di pekarangan sebaik-baik di rumah di muka bumi ini, iaitu di taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sebelah kita ini merupakan satu surau, surau yang diberi nama Amru Al-As. Masya Allah. Kalau kita kenal individu yang bernama Amru Al-As ini, sebenarnya saya rasa sangat hebat nama surau ni.
Tadi dalam perjalanan baru saya perasan nama surau ni, Surau Amru Al-As. Yang sekali diberi nama surau ni. Jarang sekali masjid pun kita nak jumpa di Amru Al-As pun payah. Nak katanya wallahu alam siapakah yang memutuskan nama ni, tapi bila kita tahu siapakah Amru Al-As ini, merupakan panglima Islam yang sangat agung, panglima Islam yang sangat hebat. Beliaulah antara memimpin tentera Islam, antaranya pada tahun, saya tak ingat tahun bila, tapi dia masuk Islam sekitar tahun 8 Hijrah. Setelah dia lantik, dia masuk Islam, dia telah memimpin perjuangan untuk membebaskan negara Mesir. Mesir menang, dikuasai oleh umat Islam ketika Amru Al-As memimpin tentera perang tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan banyak lagi kisah tentang kehebatan Amru Al-As, kesolehan, amanah dan sebagainya. Masya Allah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke saya minta izin berdiri? Sebab bila duduk macam tenggelam gitu kan. Baru semak lain sikit, suara pun dah tak berapa nak ada kan. Sebab saya ceramah memang macam betik kan. Daripada pagi lagi bertempit, akhirnya malam dah tersepit dah. Subhanallah, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pengerusi Surau Al-As, timbalan pengerusi setiap, mungkin ada Nazir wallahu alam, AJK Muslimin dan Muslimat Surau Al-As, masya-Allah. Seterusnya kepada pihak yang menjayakan majlis pada malam ini, seterusnya kepada semua yang hadir di kalangan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat, qanitin, qanitat, orang-orang taat, abidin, abidat, orang-orang yang kuat ibadah, dan moga-moga semua di kalangan ahli jannah bighairi hisab, bighairi azab. Amin ya alamin. Mudah-mudahan kita di kalangan ahli syurga Allah yang tanpa diazab akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan lisan baginda lah telah sampainya risalah Islam, risalah iman, risalah ihsan yang kita nikmati pada saat ini. Dengan air darah, air keringat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri Nabi, para balu sahabat-sahabat Nabi dan semuanya telah menyampaikan Islam pada kita pada saat ini. Saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz pengerusi majlis. Saya tengok hebat sekali Ustaz tersebut. Sebab apa? Dia hafal biodata saya. Masa dia baca tadi tu, saya tengok mana nota dia. Saya tak tahu berapa hari dia makan masa untuk hafal biodata tu. Walaupun awalnya tersilap tentang jumlah anak tu kan, tapi yang lain tu memang betul. Dia hafal mana saya belajar apa semua kan. Masya Allah. Mudah-mudahan ustaz, para imam surau ni semuanya Allah berikan kekuatan ya qawi, beri kuat untuk mengekan surau Amru Al-As. Masya Allah, tadi pengerusi sebut tentang memohon dan meminta ataupun membuka peluang untuk kita bersedekah, untuk kita berinfak di surau ini. Ada satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang membina masjid, barang siapa yang membina masjid, tetapi surau ini termasuk juga rumah Allah. Surau juga, kalau kita surau ini 5 waktu cukup. Ini perbincangan ulama. Saya baca dalam Linnas, sekiranya sebuah surau itu dia umpama sebuah masjid. Dia ada solat 5 waktu, dia ada imamnya, dia ada bilalnya, ada pengurusannya. Yang cuma tak ada adalah solat Jumaat saja. Dia juga dikira sebagai sebuah rumah Allah yang boleh kita iktikaf di dalamnya. Walaupun ia bukan masjid, tapi masuk je surau tersebut, yang mana cukup syarat tadi 5 waktu kali sehari ada azan dilaungkan, ada solat berjemaah yang ditunaikan. Maka bila masuk, kita boleh saja niat iktikaf. Nawaitul iktikaf lillah ta'ala, sahaja aku beriktikaf kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu iktikaf ni sangat besar. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriktikaf 1 hari pagi sehingga malam, kemudian pagi besok 1 hari penuh, maka akan dibinakan baginya sebuah parit, bukan sebuah, minta maaf, 3 buah parit yang akan menjarakkan dia daripada ke Allah. Kita dengar parit ni macam kecil ya.
parit yang kita bolehkah. Tetapi Nabi sebut sesungguhnya setiap parit itu sejauh di antara timur dan barat. Maksudnya siapa yang mampu beriktikaf sehari semalam, Allah akan bina 3 parit menjauh dia daripada api neraka Allah. Dan jarak setiap satu parit itu menyamai antara timur dan barat. Maksudnya hujung dunia ke hujung dunia. Hujung kampung ke hujung kampung pun tak habis lagi. Hujung negeri jauh ke hujung negeri jauh pun tak habis lagi kita berjalan. Ini hujung dunia ke hujung dunia. Namun di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, amalan yang aku cintai, sesungguhnya berpagi-pagi kamu wahai umatku untuk menunaikan hajat saudaramu. Kalau adalah satu hari kita keluar daripada rumah untuk tujuan apa? Tujuan nak memenuhi hajat keperluan saudara kita. Kita tahu ada dalam taman kita ni ada orang susah, mungkin orang fakir miskin, mungkin ada orang sakit dan sebagainya. Nabi kata, berpagi kamu menuju ke rumah saudaramu untuk menunaikan hajat keperluan saudaramu, lebih aku cintai, lebih dicintai oleh Allah daripada i'tikaf sebulan di masjid. Nak bagi tahu tadi, satu hari di masjid di rumah Allah pahalanya sekian. Tetapi di sana ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Bukan membawa maksud jangan iktikaf di masjid, tidak. Pasti itu pahala yang berbeza. Tetapi Nabi SAW nak mengges kita sebagai umatnya, sebuah umat yang mesti tolong menolong, mesti fikir tentang orang lain, bukan tentang perut kita sahaja. Mesti fikir tentang saudara-mara kita yang bukan Islam, yang ramai lagi belum masuk Islam. Itu adalah amanah yang Rasulullah tinggalkan untuk kita, supaya seramai mungkin umat Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Saya nak sebutkan satu hadis Nabi SAW. Itu tabungan, nanti dulu, tabung jangan gerak lagi. Saya nak cakap dulu, baru tu kita gerak, biar semangat, biar banyak nak masuk. Sebab nak cakap dulu, bukan tadi edar tabung. Terkejut pihak surau, kenapa Ustazah tak bagi ni. Kita nak bagi dulu rasa cinta pada sedekah, bagi rasa senok nak sedekah, lalu kita berebut-rebut nak sedekah, mana tahu ada gelam dalam tu, wallahu a'lam. Jadi raba-raba tu kok ada rantai emas yang nak buka. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membina masjid di dunia, maka Allah akan bina istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sana ulama bincang, bukan ramai orang bina masjid. Orang jutawan mungkin, bilionan mungkin, kita orang biasa mungkin nak bina sebuah masjid. Lalu barang siapa yang bersama-sama dalam pengadaan masjid, mungkin kita sumbang malam ini RM50, lalu daripada RM50 itu terbentuklah satu ruang diri kita, satu ruang jumlah sumbangan kita, Allahu a'lam. Dan sekiranya surau ini kekal sampai kiamat, kita tak tahu berapa lagi, 50 tahun ke, 60 tahun ke, 100 tahun lagi ke kiamat. Jika itu mungkin kita telah dalam kubur. Sepanjang masa surau ini dihidupkan, surau ini diimarahkan, Masya Allah, sepanjang itulah kita mendapat pahala yang mengalir. Sabda Nabi SAW, iza mata bni Adam, bila anak Adam, inqata'u amaluhu illa min salas, akan terputus segala amalannya kecuali 3. Masya Allah. Sebelum saya sambung hadis ni, saya nak tanya ibu-ibu sekalian, siapa suri rumah dekat sini angkat tangan? Tak tinggi-tinggi. Masya Allah, subhanallah, sekian besarnya suri rumah. Siapa orang pencen kat sini angkat tangan? Pencen angkat tangan, nak tengok orang pencen. Masya Allah. Hajar pencen apa Hajar? Cikgu ke? Tak apa, boleh duduk. Pencen cikgu ya, Masya Allah. Dah berapa lama pencen? 10 tahun, Masya Allah. Nampak tak muka Hajar? Senyum je. Tahu tak kenapa dia suka? Dia tak pergi ke, tapi duit masuk bulan-bulan. Orang lain ni, Masya Allah, di rumah dan sebagainya, daripada dulu sampai sekarang kita tak ada gaji, tetapi suami kita beri, suami kita berusaha carian dan sebagainya, tapi kita akan rasa seronok dengan orang pencen. Dia macam kita, sengih, tidur, makan, pergi jalan, pergi kuliah, cukup dapat
Cukup bulan dapat pencen, Masya Allah. Rasa seronoknya dia. Kalaulah kita dapat pencen bulan-bulan, pencen kadang 2,000 sebulan. Ada yang tinggi lagi, ada 3,000 lebih. Tak buat apa-apa dah, tapi duit masuk. Itu paling seronok kita rasa. Tapi pencen yang paling menyeronokkan adalah pencen kubur. Pencen kubur tak buat apa dah. Dalam kubur tak salat, dalam kubur tak puasa, dalam kubur tak ada dah nak marah-marah suami, tak adalah nak sabar dengan anak cucu. Dalam kubur duduk terlentanglah seorang diri kita. Tapi bila kita dapat pencen kubur, Masya Allah, kubur kita boleh lapang seluas mata memandang. Kubur kita boleh berbau haruman syurga. Kubur kita boleh bercahaya dengan cahaya syurga. Ini hadis Nabi SAW. Nanti kita sebutkan juga hadis itu tentang perihal penghuni kubur. Masya Allah. Tapi nak sebutnya, inilah pencen yang perlu kita kejar sebanyak-banyaknya. Kalaupun kita ada orang kaya, ini di sini ada ramai orang kaya ni. Kalaulah dia sekaya mana pun, dia tak boleh pesan kepada anak dia, nanti mak meninggal, duit mak yang banyak-banyak tu kau besarkan renovate kubur mak biang. Tak boleh. Nanti kau pasang aircon, mak nak sejuk dalam tu. Seorang diri. Nanti dalam kubur pasang minyak wangi. Duit di atas dunia ni langsung tak boleh membantu kita di alam kubur. Tetapi dengan kubur, iaitu sedekah kita, boleh melampangkan kubur kita, boleh mewangi kubur kita, boleh memberi cahaya kepada kubur kita.